أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Yang saya hormati dan muliakan rumah Ustaz Wan. Seterusnya yang saya hormati dan muliakan juga rombongan daripada BIP yang dipimpin oleh Profesor Madya Dr. Abdul Basir bin Awam beserta rombongan dalam rangka untuk mewawarkan ataupun mempromosikan peluang kepada orang-orang kita lah, generasi-generasi muda yang masih mencari peluang untuk menyambung pelajaran. Maka mereka sedang membuat iklan ataupun nak memaklumkan kepada orang ramai tentang peluang-peluang untuk menyambung pelajaran yang ada di College Universiti Islam Perlis sekarang. Jadi saya tanpa membuang masa dan nak banyak ambil waktu, saya mempersilakan doktor untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati Ustaz Abdullah sebagai pengurusi pada majlis pada malam ini. Yang saya muliakan Tuan Rumah, Tuan Habib. Seterusnya kepada sahabat-sahabat saya daripada Kuliah Universiti Islam Perlis, KUIPS, dan diraikan ataupun yang tetamu istimewa saya lah, pada saya pun tetamu juga. Tetamu dalam majlis ini yang kita nak raikan adalah anak-anak syabab ni, pemuda-pemuda yang mungkin insya-Allah akan maknanya bersama-sama dengan kita di Kuliah Universiti Islam Perlis. Sama ada yang mungkin mendengar secara langsung pada malam ini ataupun yang mungkin mengikuti secara atas talian, insya-Allah. Pertama kalinya, alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala pada malam ni dapat bersama-sama dengan tuan-tuan, puan-puan semua. Untuk kita, sebenarnya tujuan utama itu untuk mempromosikan College Universiti Islam Perlis. Dan saya di mukadimah ini mengucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak, khususnya kepada pihak Ustaz Abdullah dan juga Baitul Hikmah ataupun dia punya yang menguruskan program-program kami di sini, insya-Allah, dalam rangka kita nak menyebarluaskan lagi kefahaman ad-din sebenarnya. Jadi kita dalam rangka walaupun nak memperkenalkan KUIPS, tapi asasnya adalah untuk menyebarkan al-wa'il islami, untuk menyebarkan kesedaran, kefahaman beragama ataupun agama kita.
Baik, sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan rumah secara khusus yang sudi untuk kami hadir dan juga bercakap pada malam ini. Dan saya dimaklumkan surau ini, tempat yang sedang kita berada ini adalah tempat satu jariah, satu tempat yang disebut sebagai jariah, sedekah jariah ataupun amalan-amalan yang insya-Allah memberi kebaikan, memberi ganjaran kepada yang telah meninggal dunia yang begitu berjasa kepada kita. Baik, seterusnya kita ini adalah hari yang ketiga. Kita berada di Kuching ini hari yang ketiga, dan alhamdulillah kita telah pergi ke tempat-tempat untuk menyebarkan risalah kuib sini supaya masyarakat Sarawak, khususnya di kawasan Kuching ini, dapat memahami dan juga dapat melihat apa yang KUIPS ini sediakan untuk anak-anak orang Islam. Asasnya universiti ataupun kolej universiti Islam KUIPS ini ditubuhkan, itulah tujuannya. Untuk yang pertama sekali untuk menyebarluaskan din agama ini. Jadi tugas kita ini, tugas saya sebagai pensyarah dan juga kawan-kawan saya di bidang pentadbiran dan juga anak-anak pelajar nanti insya-Allah. Tujuan kita itulah, apa yang Nabi SAW buat, kita pun akan buat perkara yang sama, menyampaikan risalah ini kepada manusia secara keseluruhannya. Kemudian secara lebih khusus, KUIPS ini kita mungkin dari segi asas ataupun secara umumnya kita akan nampak dia macam IPT lain juga. Macam IPT lain yang mungkin ada di bumi Sarawak ini dan juga di bumi Semenanjung Malaysia. Tapi kita lebih tekankan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Itu penekanan. Bukti penekanannya adalah kita di KUIPS sebagai contoh. Kita ada Fakulti Pengajian Islam dan kita juga ada Fakulti Al-Quran dan juga Sunnah, ataupun Fakulti Quran dan Sunnah Hadis. Jadi maknanya sebenarnya yang tu kalau di kebanyakan IPT dia gabung sekali saja. Tapi kita alhamdulillah di KUIPS kita asingkan untuk menunjukkan bahawa kita nak bagi kepada anak-anak pelajar ini, pelajar-pelajar ini satu kefahaman, dan kita bertekad agar mereka ini tak keluar daripada KUIPS melainkan mereka memahami dua sumber yang utama itu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah. Baik. Berkenaan dengan KUIPS ini, dia dibuka ataupun ditubuhkan pada tahun 2013. Itu maknanya kita sekarang ni dah menyambut 10 tahun lah. 10 tahun kewujudan, kelahiran Kolej Universiti Islam Perlis. Dan kalau kita nak lihat lagi kenapa diwujudkan KUIPS sini sedangkan kita ada universiti-universiti yang lain. Saya dah sebut beberapa perkara. Yang saya nak sebut ini adalah hasil daripada Kongres Raja-Raja sendiri. Raja-Raja kita lah di Malaysia ini, mengikut negeri-negeri itu. Salah satu apa yang perbincangan ataupun hasil daripada perbincangan raja-raja ini untuk wujudkan satu institusi agama di negeri masing-masing. Di negeri masing-masing. Jadi negeri Perlis wujudkan di bawah Majlis Agama Islam yang dipengerusikan oleh Tuanku Raja Muda. Sekarang ni adalah pemangku Raja Perlis. Maknanya menjadikan KUIPS ini sebagai satu institusi di bawah Majlis Agama Islam Negeri Perlis. Jadi maknanya memang kita ada kait yang rapat dengan Majlis Agama Islam. Segala bajet yang berkaitan dengan RM2 dan sebagainya, semua adalah daripada Majlis Agama Islam Negeri Perlis. Baik. KUIPS ini mungkinlah bagi mereka yang belum pernah sampai, memang ramai yang belum sampai lah.
Makna berada di negeri Perlis, buat sementara ini berada di Kuala Perlis. Kuala Perlis ni maknanya kalau nak pergi Langkawi, ada dua cara. Satu melalui Kuala Kedah, satu lagi melalui Kuala Perlis. Jadi, untuk makluman semua, Kuala Perlis ni ataupun kampus di Kuala Perlis ni sementara saja. Sementara. InsyaAllah, kita ataupun pihak KUIPS akan membuat ataupun membina kampus yang kekal itu di pada masa dan mungkin mengambil masa lebih kurang 4-5 tahun lagi lah insyaAllah. Jadi mungkin yang ada di depan yang mendengar taklimat kita ini mungkin sempat ataupun mungkin tak sempat. Mungkin tak sempat kalau dia masuk tahun ni atau tahun depan, mungkin sempat ataupun tak sempat. Tapi yang pentingnya insyaAllah kita nak mengambil ruh dia, mengambil ilmu dia, mengambil kefahaman daripada KUIPS ini. Baik, kita terus kepada taklimat yang sebenarlah, itu sebagai sedikit mukadimah. Baik. Pertama sekali, program-program yang kita tawarkan di KUIPS. Program-program yang kita tawarkan di KUIPS ni, dia mengikut level pengajian lah. Level pengajian yang bermula daripada asasi, lepasan SPM. Jadi maknanya kalau pelajar-pelajar yang mendengar taklimat ini ataupun yang meneliti taklimat ini, bermula lepasan SPM. Jadi kalau tidak ada SPM tu, memang tak boleh lah. Sebab kita ikut peraturan dan juga garis panduan yang telah ditetapkan oleh MQA dan juga Jabatan Pendidikan Tinggi Malaysia. Jadi asasnya perlu ada SPM. Maka apabila ada SPM, cukup syarat-syarat dia. Nanti saya akan cerita tentang syarat-syarat dia. Kita ada 2 asasi. Ini pilihan untuk anak-anak pelajar yang ada SPM tahun ni, yang mungkin tak tahu nak pergi ke mana lagi. Ada 2 pilihan. Satu, asasi. Yang satu lagi adalah diploma. Anak-anak pelajar ni. Dan asasi di KUIPS ini ada 2. Yang pertama, asasi pengajian Islam. Dan yang keduanya adalah asasi muamalah. Apa pentingnya asasi? Maknanya kita ini masuk asasi dengan tujuan untuk sebagai batu loncatan untuk masuk ke sarjana muda, degree. Walaupun kita tak nampak, Ustaz, saya nak masuk ijazah sarjana muda perniagaan. Tak apa. Masuk asasi dulu. Sebab masuk asasi sama ada asasi muamalat, saya rasa kita edarkan brosur kepada flyers, juga flyers kepada hadirin. Boleh tengok di situ asasi pengajian Islam, asasi muamalat. Yang masuk ke asasi ini, mana-mana asasi. Lepas ni boleh masuk ke mana-mana fakulti dengan syarat-syarat yang ada syarat lebih khusus lah, insyaAllah. Jadi tak perlu bimbang. Cuma kita nak masuk asasi ni, dia kena ada sekurang-kurangnya ada 5 kredit SPM lah. Mana subjek 5 kredit ni. Dan dia ada lebih detailnya. Cuma kalau ada 5 kredit, ada kemungkinan boleh. Syarat yang seterusnya, dia tengok dari segi bidang pengajian. Contohnya kalau pengajian Islam, asasi pengajian Islam, dah tentu anak-anak pelajar ni daripada pengajian Islam lah. Yang ada bahasa Arab. Dia tak syaratkan bahasa Arab kredit, cukup untuk lulus. Yang penting dia pernah belajar bahasa Arab. Manakala asasi muamalat ini ditekankan maths. Subjek maths. So, pastikan subjek maths itu maknanya sekurang-kurangnya kita lulus ataupun kredit itu lebih afdal, lebih baik. Untuk asasi muamalat, yang pentingnya asasi dia perlu 5 kredit. Mana-mana pelajar yang ada 5 kredit, boleh tengok balik secara detail ataupun isi borang. Nanti kita akan bagi dia punya link untuk ataupun pergi ke web KUIPS, boleh isi borang di situ secara online. Baik. Ada orang yang mungkin dia tak berminat untuk asasi, sebab asasi ini dia mungkin 1 tahun dia ada 3 semester. Dia ada 3 semester.
semester yang pendek, semester yang panjang, semester yang panjang. Jadi dia punya penuh lah dia punya kehidupan dia tu. Manakala kalau tak berminat dengan asasi, kita ada lagi satu untuk pelajar-pelajar SPM iaitu diploma. Okey, diploma. Diploma ini kita ada diploma pengajian Islam untuk anak-anak yang nak ambil inilah yang bahagian pengajian Islam. Kemudian kita ada diploma bahasa Arab, kita ada diploma syariah. Kita ada diploma syariah. Ini untuk fakulti pengajian Islam. Untuk fakulti pengajian Islam. Saya ulang balik, diploma pengajian Islam, diploma syariah dan juga diploma bahasa Arab. Jadi cuma diploma ini dia mengambil masa yang lebih sikit lah. Dia ambil masa dalam 2 tahun setengah, yakni 5 semester. 2 tahun setengah, 5 semester. Jadi insya-Allah siapa yang mengambil diploma ini, selepas diploma tu dia boleh ambil juga, dia boleh masuk terus ke ijazah sarjana muda. Jadi kalau pelajar-pelajar lihat di sini, asasi itu dia hanya mengambil 1 tahun, diploma dia mengambil masa 2 tahun setengah. Jadi kalau tengok tempo tu macam diploma ni lama sedikit, tidak ada masalah sebab nanti kita ada pemindahan kredit. Kita masuk diploma tu 2 tahun setengah bukan? Tak apa. Nanti bila masuk degree nanti dia ada pemindahan kredit. So dari segi masanya, pelajar yang habis ijazah sarjana muda melalui asasi dengan ijazah sarjana muda melalui diploma, dia punya nak grade tu lebih kurang saja. Dia lebih kurang saja. Baik, itu untuk fakulti pengajian Islam. Manakala untuk fakulti muamalat dan juga keuangan Islam. Dia ada 2 diploma, diploma pengurusan harta Islam dan juga diploma perbankan Islam. Ini kepada anak-anak pelajar yang berminat, khususnya bab pengiraan dan juga bab muamalat ini. Mungkin nak kerja di bank ke, ataupun nak uruskan harta, sebab muamalat ni dia bukan sekadar urusan muamalat kita dengan bank, bahkan kehidupan kita ni dia memang mau ataupun tidak, tahu ataupun tidak, memang ada muamalah. Muamalah dari segi keuangan dia. Keuangan. Baik. Seterusnya, diploma Al-Quran wal Qiraat. Ini untuk fakulti Quran Sunnah. Jadi yang ni, untuk Al-Quran wal Qiraat ini, diploma lah. Lepasan SPM. Baik, lepasan SPM. Semua sekali dalam syarat diploma ni, untuk saya tertinggal tadi, syaratnya adalah hanya 3 kredit saja. Hanya 3 kredit. Tadi asasi 5 kredit. Sekarang ni 3 kredit. Dan kena ada subjek-subjek agama. 1 subjek agama pun sudah mencukupi. Jadi seolah-olah macam ni lah. Dulu agak susah. Sekarang ni anak-anak pelajar kita mengaji sekolah menengah biasa. Menengah biasa. Tapi dia ada subjek pendidikan Islam. Ataupun subjek Quran Sunnah macam itulah. Lebih kurang. 1 subjeknya. Maka dia layak untuk mengambil diploma pengajian Islam dengan 2 tambahan yang lain lah. 2 tambahan kredit yang lain. Jadi ni seolah-olah kita nak buka peluang lagi kepada anak-anak yang mungkin hari itu dia kata tak ambil aliran agama. Tak ambil aliran Arab. Dia rasa saya dah terlewat dah nak ambil. Mungkin nak bidang-bidang agama ini. Jadi tidak ada masalah untuk ambil bidang agama ini. Pengajian Islam ataupun syariah ataupun diploma Al-Quran wa Al-Qiraat. Jangan bimbang, diploma Al-Quran Al-Qiraat. Kita bukan syarat hafal Quran dah. Kita hanya syarat lulus temuduga dan selama tempoh dia belajar tu 2 tahun setengah tu, waktu itulah dia menghafal ayat Quran. Bukan hafal di rumah ni, hafal ketika mana dia mula belajar di KUIPS. InsyaAllah. 2 tahun setengah. Jadi, insyaAllah perkara ni dia akan menjadi mudah lah kalau memang kita berminat. Kalau tak berminat, rasa tak mampu nak hafal, ambil diploma-diploma ataupun program-program yang sesuai dengan pelajar-pelajar. Kemudian,
Seterusnya diploma yang terakhir adalah diploma perkaunan. Diploma perkaunan ni mungkin anak-anak pelajar yang dia minat kepada nombor. Minat kepada nombor. Dia ialah perkaunan ni dia maths, dia syaratkan subjek matematik. Boleh diploma perkaunan, kemudian nanti dia akan sambung di peringkat degree lah, insya-Allah. Baik, dari segi tempoh sama je. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Kemudian kita pergi kepada peringkat ijazah sarjana muda. Ijazah sarjana muda. Siapa pelajar-pelajar ya? Macam mana, maknanya lepasan mana? Pertama sekali lepasan STPM. Mana-mana pelajar yang dah mengambil STPM dan lulus, ini program-program yang dia boleh tengok lah. Ataupun STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Ataupun yang ketiganya adalah lulus asasi. Lulus asasi ni bukan kata lulus asasi KUIP semata-mata. Bahkan mungkin pelajar-pelajar yang lulus asasi di kolej lain ataupun di universiti lain sebagai contoh. Mungkin dia nak berminat nak sambung degree di sini, dia boleh. Contohlah ada pelajar yang lulus asasi di asasi UIA, contoh saja. Ataupun IPT-IPT yang lain. Dia nak ubah angin. Daripada Lembah Kelang nak mari ke negeri di utara Malaysia, iaitu Perlis. Okay? Jadi dia boleh. Dia boleh. Maknanya lepasan bukan asasi KUIP, bahkan semua asasi yang diiktiraf oleh kerajaan. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, lulus diploma. Maknanya dia ada diploma. Diploma pun sama juga. Diploma di KUIPS ataupun diploma di tempat lain. Macam mana di Sarawak ni, kita ada IKMAS. IKMAS, jadi mereka ni ada pelajar-pelajar yang habis diploma di sini, mereka boleh sambung di KUIPS di peringkat ijazah sarjana muda. Ini maknanya lepasan-lepasan, saya ulang balik, STPM, STAM, asasi, diploma ini mereka layak untuk memasuki ijazah sarjana muda di KUIPS. Baik, apa program-program yang ada di KUIPS untuk ijazah sarjana muda? Baik, kita ada 14 program. Banyak. 14 program untuk anak-anak pelajar belajar di KUIPS. Yang pertama, ijazah pengajian Islam. Tadi ada diploma, sekarang ni dia sambung lagi untuk ijazah sarjana muda pengajian Islam. Begitu juga ijazah sarjana muda syariah untuk ekonomi Islam. Untuk ekonomi Islam. Kemudian kita ada yang ketiga, ijazah sarjana muda Al-Quran dan dengan kepujian. Ini lanjutan daripada mana? Yang ni agak ketat sikit syarat dia. Dia mesti hafal Al-Quran. Mungkin dia masuk diploma, pengajian diploma Al-Quran dan Qiraat. Hasilnya bila dia berjaya, dia boleh masuk Al-Quran, ijazah sarjana muda Al-Quran. Yang ni memang special. Bila special tu dia agak ketat jugalah. Tapi insya-Allah dia adalah satu program yang baik. Program yang baik. Seterusnya yang keempat, ijazah sarjana muda hadis. Ijazah sarjana muda hadis. Untuk makluman, di KUIPS ni kita ada tokoh-tokoh hadis. Antaranya Profesor Dr. Muhammad Ruzaimi Ramli, rektor KUIPS sendirilah. Kita ada Profesor Madya Dr. Azwira Abdul Aziz. Ni, dan kita juga rapat dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Dr. Maza. Jadi maknanya walaupun Dr. Maza bukanlah pensyarah, tapi dia dekatlah dengan KUIP. Jadi selalu datang beri nasihat dan sebagainya lah, insya-Allah. Jadi ini tokoh-tokoh hadis. Saya hanya sebut beberapa nama. Sebenarnya ada lagi lah senarai pensyarah-pensyarah yang
Masya Allah dalam bidang hadis. Dalam bidang hadis. Jadi ini peluang untuk anak-anak pelajar belajar hadis daripada tokoh-tokoh yang Masya Allah yang Alhamdulillah hebatlah bagi kita insya Allah. Kemudian yang kelima, ijazah sarjana muda bahasa Al-Quran dan Sunnah. Untuk memudahkan kita, bahasa Arab. Itu je. Tapi adakah sama? 100%. Dia tak sama. Cuma untuk memudahkan anak-anak pelajar faham. Dia ada sedikit perbezaan dia. Perbezaan. Sebab kalau siapa yang pernah belajar bahasa Arab ni, terutamanya stam, dia belajar syair, kan? Dia belajar arud, yang mungkin melibatkan syair lama-lama lah. Kita taklah, kita hanya belajar bahasa Arab melalui Al-Quran, melalui sunnah Nabi SAW. Jadi boleh kita fahami dengan mudah dan dapat dipraktikkan dengan baik. Baik. Seterusnya, ijazah sarjana muda perbankan dan keuangan Islam. Ini juga bidang yang zaman hari ini memang kita amat memerlukan orang-orang yang mahir dalam bidang perbankan dan keuangan Islam. Bank-bank sekarang ni Allah semua boleh dikatakan maknanya perbankan Islam. Dan contohnya kalau saya boleh sebut di Sarawak ni kan. Jadi maklumat yang kita dapat tu memang kira Sarawak ini memang menekankan aspek-aspek agama ini. Jadi terutamanya dari segi keuangan Islam, saya dapat maklumat tentang peningkatan dari segi penekanan zakat, dari segi sedekah, maknanya pihak berwajib itu mereka mendapat zakat dan juga sedekah, mungkin wakaf sekali yang begitu banyak. Jadi perlu kepada orang yang mahir dalam bidang perbankan dan juga keuangan Islam. Kita ada tokoh-tokoh yang hebat. Dalam bidang ini. Dan untuk mungkin anak-anak pelajar nak tengok siapa dia, kita boleh tengok contohnya Dr. Zaharuddin. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Itu antara tokoh lah yang selalu ada dalam Facebook ataupun dalam media sosial insya-Allah. Baik, itu ijazah sarjana muda perbankan dan keuangan Islam. Seterusnya ijazah sarjana muda pengurusan muamalat dengan kepujian, pengurusan harta. Pengurusan harta. Yang ni pun perkara yang memang tak dapat tidak. Kita memang kena uruslah harta kita, tapi ini lebih maknanya spesialis dalam bidang pengurusan, boleh bagi advice kepada masyarakat bagaimana nak menguruskan harta itu. Bagaimana nak menguruskan harta itu. Ini juga ada di QIPS. Seterusnya yang ke-8, ijazah sarjana muda perakaunan, accounting. Tadi kita ada diploma, sekarang ni naik, sambung lagi. Sambung lagi. Perakaunan. Kemudian ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan, yang ni biasa. Maksud saya biasa tu, biasa kita dengar. Di IPT lain pun ada juga. Ada juga. Pentadbiran perniagaan keusahawanan ada. Perniagaan antarabangsa. Baik. Ini semua bidang-bidang yang orang kata bidang untuk kita mencuburi. Mungkin ada yang berminat dalam perniagaan. Silakan. Ini adalah satu bidang pengajian yang cukup baik. Begitu juga dengan ijazah sarjana muda logistik dan pengurusan rantaian. Seterusnya ijazah sarjana muda sains komputer, sains data ataupun data science. Ini syarat dia agak tinggi juga. Tapi kalau berminat boleh kemukakan insya-Allah. Kemudian yang terakhir ijazah sarjana muda teknologi maklumat, Internet of Things. Ini adalah mungkin yang terakhir ni, dua yang terakhir ni dia agak sedikit agak syarat dia tu agak ketat sikit. Tapi ya, itu adalah bidang yang mungkin memerlukan kemahiran-kemahiran tertentu sebelum kita masuk. Kalau masalah math pun kita kurang berkebolehan, bahasa Inggeris pun mungkin kurang juga, maka carilah
program-program yang sesuai dengan kita. Seterusnya, habislah bidang program di asasi, program di diploma. Diploma ini maknanya hak ni untuk SPM dan seterusnya saya sebut tadi ijazah sarjana muda yang ni untuk lepasan 4. Tadi lepasan asasi, lepasan diploma, lepasan STP, lepasan STAM. Lepasan STAM. Baik. Seterusnya kita buka juga kepada anak-anak pelajar yang nak menyambung lagi, nak meneruskan pengajiannya di peringkat pasca siswazah. Maknanya peringkat master. Peringkat master. KUIPS ada. KUIPS ada 3 program. Minta maaf. Kita ada, minta maaf no, untuk master, kita ada 1 saja. Sementara ni insya-Allah kita sama-sama doa tahun depan akan jadi 2 lah insya-Allah. Tahun ni baru 1 iaitu sarjana pengajian Islam. Jadi maknanya anak-anak pelajar daripada Sarawak ni sebagai contoh, dan kita sebenarnya dah ada dah pelajar sulung daripada Sarawak ni yang dah grad dengan ijazah sarjana muda. Cuma beliau nak bekerja tak apa, tidak ada masalah. Nanti kalau mungkin ada di depan saya ini belajar daripada diploma, nak dapat ijazah sarjana muda, nak sambung terus dengan ijazah pengajian Islam, boleh. Jadi kita ada untuk sarjana pengajian Islam sahaja peringkat sementara ini 1 saja. Kemudian selepas habis ijazah sarjana nak naik atas lagi, yang terakhir iaitu peringkat doktor falsafah. Doktor falsafah PhD. Jadi di KUIPS kita ada 2 program PhD. Yang pertama doktor falsafah dalam bidang pengajian Islam. Jadi maknanya kalau anak-anak Sarawak sebagai contoh, tengok di sini dia memang nak ambil pengajian Islam, daripada asasi sampailah PhD, dia boleh belajar di KUIPS. Dia boleh belajar di KUIPS. Nanti kita akan cerita apa istimewanya di KUIPS insya-Allah. Yang kedua, program yang kedua adalah Doktor Falsafah Bahasa Al-Quran dan Sunnah. Saya sebut tadi ini macam-macam lah bahasa Arab. Jadi maknanya 2 sekarang ini memang berjalan dan memang ada pelajar-pelajar dia. Jadi saya menjemput semua sekali untuk pasca siswazah ni, mungkin daripada IPT lain, daripada dalam ataupun daripada luar negara yang nak sambung peringkat master dan juga PhD, kami di KUIPS sini kita mengalu-ngalukan kehadiran antum semua untuk menjadi pelajar KUIPS insya-Allah. Baik. Kemudian kita tengok secara ringkas berkaitan dengan syarat dan juga kelayakan. Saya dah sebut tadi secara ringkas, tapi yang ni bawah tajuk dia lah. Yang pertama sekali untuk lepasan SPM. Jadi kalau untuk lepasan SPM tu, saya ulang sekali lagi, minimanya ada 5 kredit untuk masuk asasi. Okey. Kemudian 3 kredit ataupun 3 kepujian untuk masuk diploma. Jadi seterusnya tu dia ada pendetilan sikit je. Dia ada pendetilan sikit, tapi sekurang-kurangnya kalau anak-anak pelajar tengok, saya ada 5 kredit, okey, ada harapan untuk masuk ke asasi. Cuma kena tengok balik lah. Maknanya subjeknya, kalau bidang agama, boleh pengajian Islam. Kemudian tengok mathsnya kalau yang berkaitan dengan muamalat. Okey, itu secara umum je. Untuk lepasan STP, ini khusus untuk STP, minima adalah PNGK-nya adalah 2.00. Jadi 2.00 ni lulus lah. Alhamdulillah, dia layak untuk memohon. Pendetilannya tak apa. Nanti bila isi borang nanti tengok pilihan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Jadi kita akan tengoklah, kalau mungkin tak sesuai pilihan 1, kita akan pergi ke pilihan 2 macam itulah dan seterusnya. Lepasan STAM, minima adalah makbul. Makbul ni bukan senang, bunyi makbul tapi payah. Sebab dia kena lulus semua kan. Dia kena lulus semua. SPM
Dia lulus 4, layak tak? 4 lagi gagal. Contoh saja. SPM, dia pelajar ni ambil 8 subjek, dia lulus 4, dia gagal 4. Layak tak untuk masuk? Layak. Yang penting hak lulus itu dia ada kaitan dengan bidang pengajian dia. Tapi untuk STAM, dia kena lulus semua. Makbul. Baik, seterusnya lepasan diploma. Lepasan diploma ni, dia PNGK-nya adalah 2.5. 2.5. Maknanya dia nak masuk lepasan diploma untuk naik ke atas lagi lah. Untuk naik ke atas, untuk masuk degree, maka sekurang-kurangnya dia 2.5. Katakanlah dia dah ambil dulu dapat 2.1 lah. Dan ikutnya tak layak. Tetapi kita akan tengok balik dia bila dia tamat pengajiannya tu. Mungkin dah 5 tahun dah 6 tahun dah. So kita akan boleh ambil kira di segi pengalaman dia. Di segi pengalaman. Apapun yang tu kita akan tengok balik lah. Kita akan bincang balik supaya anak-anak pelajar ni dia faham. Ini secara kasar saja. Lepasan asasi 2.00 juga. Jadi maknanya kalau kita tengok di sini KUIPS meletakkan syarat asasi sahaja. Asas sahaja. So tak perlu bimbang lah insya-Allah. Baik, seterusnya saya nak sebut berkaitan dengan kenapa KUIPS ini menjadi pilihan. Yang pertama sekali, saya rasa yang ni semua universiti adalah program-program di KUIPS ini mendapat pengiktirafan dan juga kelulusan daripada Kementerian Pengajian Tinggi dan MQA. Yang ni tidak ada masalah. Yang lain, universiti lain pun sama juga. Di Malaysia ni mana-mana universiti, college universiti, dia mesti dapat kelulusan KPT dan juga MQA. Itu yang pertama. Yang kedua, tenaga pengajar dan pensyarah yang berkelayakan dan berpengalaman dalam dan luar negara. Yang ni pun saya rasa di tempat lain pun ada, tapi saya dah sebut tadi, ada bidang-bidang pengkukusan kita, utamanya hadis, insya-Allah. Begitu juga dalam negara, pensyarah ni ada Melayu, ada juga Arab. Dan ada juga daripada benua Afrika. Benua Afrika daripada Nigeria. Jadi maknanya pensyarah kita ni memang insya-Allah orang yang berpengalaman lah. Terutamanya orang Arab ni dia menulis dia cepat. Menulis cepat tu bukan dia nak ajak kita tulis cepat, kita tak sempat tak. Maknanya dia rajin keluar artikel, dia masukkan dalam jurnal. Ini perangai dia apa? Bagus ya ni. Okay. Baik. Seterusnya kemudahan-kemudahan yang lain lah. Fasiliti kampus tu perkara yang biasa saja. Dan yang terakhir, yang ni lah bagi saya keistimewaan yang perlu kita tengok betul-betul. Sebab yang ni bagi saya berbeza, amat berbeza. Apa dia? Iaitu pelajar-pelajar yang masuk ke KUIPS. Okay. Mereka akan ditaja oleh Majlis Agama Islam Perlis dengan beasiswa. Okay. Kalau macam bulan September ni masih lagi ada ruang yang luas. Maknanya tempat seat tu sebab kita limitkan 450 seat. Sekarang ni ada. Tapi ada ruang lagi lah. Maknanya boleh lagi untuk mohon dapat beasiswa. Beasiswa daripada Majlis Agama Islam Negeri Perlis. Apa yang diorang bagi apa beasiswa ini? Pertama sekali beasiswa ni, bila anda isi borang secara online itu, dia akan tanya kita, nak beasiswa ke tak mau? Kalau tanya kita lah ni, nak beasiswa. Kalau saya cakap ni pun, saya pun nak juga. Tak tahu nak mengaji apa dah. Main peringkat umur macam ni. Tapi, itulah maknanya, KUIP bagi beasiswa. Anda memilih, nak ke tak nak? Itu je. Jadi, bila pilih nak kepada beasiswa, insya-Allah kalau dalam 450 tu anda layak untuk mendapat beasiswa. Apa dia punya syarat dia? Nak kena bayar balik separuh ke benar ke? Syaratnya hanya dah anda perlu tamatkan pengajian. Itu sahaja. Kan? Syarat dia anda perlu
menamatkan pengajian anda. Kalau masuk diploma, 2 tahun setengah, selesai. Ada lain-lain lagi untuk balik bekerja dengan Perlis ke, kerja dengan Sarawak ke? Tidak ada, serah kepada anda lah. Maknanya tidak ada syarat apa-apa melainkan itu saja. Untuk maklumat juga, oleh kerana ini adalah duit yang pelajar-pelajar dapat ni duit zakat. Yang pelajar-pelajar dapat ni duit, mungkin ada orang wakaf ataupun duit sedekah. Jadi sebab tu kita guna dengan sebaik-baiknya. Okey. Jadi peluang ni cukup baiklah. Kita masuk pergi ke QIPS tu memang tak dapat duit lagi lah sebab biasalah proses tu pembayaran. Tapi selepas 2-3 bulan ataupun 4 bulan, dia orang akan backdated balik lah. 4 bulan tu bagi langsam kepada pelajar-pelajar. Baik. Beasiswa tu dalam bentuk yang macam mana pelajar-pelajar dapat? Beasiswa tu yang pertama, bila sampai ke QIP nak daftar tu, dengan mak ayah kita kalau ada, penjaga kita mari, so tidak ada yuran pendaftaran. Ada yuran tu tapi dah dibayar melalui beasiswa tu lah. Pelajar tak bayar apa. Ini kan kalau universiti lain ataupun IPT lain dia kena bayar dulu. Kan kita tak sampai lagi ke universiti tu. Tapi kita kena bayar dah. Dia bagi nombor bank kan. Akaun bank kita kena bayar dulu. Ini tak. Kalau anda pilih beasiswa, so pergi macam tu je lah. Bawa badan saja. Itu yang pertama. Kemudian fee pengajian dia. Maknanya apa? Yuran pengajian. Yuran pengajian ditanggung semua sekali. Beasiswa tu cover habis. Berbelah-belah ribu, 19,000 untuk lebih kurang lah, untuk diploma, 30,000 lebih untuk degree. Hak tu juga maknanya beasiswa anda akan bayar. Ini pun kadang-kadang pening lah ni, banyak yuran-yuran kena bayar kan. Tapi Alhamdulillah beasiswa ini akan cover ataupun akan diambil, beasiswa kita tu akan dipotong lah yuran pengajian itu. Lagi, iaitu yuran college, penginapan pun sama. Jadi mudah cerita, seolah macam free lah. Sebenarnya beasiswa. Apa lagi yang perlu dibuat? Yuran-yuran. Apa saja yuran? Mungkin yuran library kan? Semua dalam tu akan dipotong melalui beasiswa itu. Dan last kali adalah duit poket setiap bulan. Pelajar-pelajar akan dapat RM300 Malaysia. RM300. Mungkin anda daripada Kuching ni, Allah Ustaz, RM300. Tak ingat benar. Kami belanja dalam 10 hari, 15 hari habis. Mungkin di Kuching mungkinlah. Sebab saya duduk 2-3 hari ni pun makanan boleh tahan juga. Tapi kami di Perlis, dia lebih murah daripada itulah. Lebih murah insya-Allah. Lebih murah. Jadi RM300 itu mungkin kurang mencukupi, tapi insya-Allah maknanya dengan sokongan-sokongan yang saya akan sebut sebentar lagi akan dapat, akan cukuplah bayaran untuk ataupun kehidupan kita di sana. Sebab yang lain-lain tu tak nampak kecuali makan je lah. Kita tak ada yuran-yuran yang lain, kena bayar tu, kena bayar ni, tidak ada. Tidak ada. Yuran kurikulum kan, tak ada, semua dah clear semua dah. Ditanggung ataupun beasiswa yang kita dapat daripada MAIPS tu dia cover semua. Itu berkenaan dengan tajaan penuh beasiswa daripada Majlis Agama Islam Perlis. Baik. Jadi beasiswa ni daripada mana? Daripada asasi. Senang cerita. Asasi mungkin dia ada sedikit pendetailan lah. Asasi ni dia ada sedikit sebab bila siapa yang masuk asasi dia tak direct dapat. Dia kena mungkin belajar 1 semester, nanti dia tunjuk result dia, kita akan bagi. Ataupun sekarang ni kita ada tajaan-tajaan daripada luar. Mungkin anda tak ditaja oleh MAIPS, anda ditaja oleh NGO ataupun kursi-kursi akademik. Ini untuk asasi lah, untuk asasi saja.
Kita ada daripada pihak luar yang sudi untuk menaja pelajar. Contohlah kalau ada pelajar sini ada seorang dia nak masuk asasi. Contohlah. Jadi bila dia pergi tu, dia tak dapat beasiswa secara automatik. Dia akan diberi satu kursi akademik. Beasiswa tu ataupun beasiswa tu diambil daripada satu kursi akademik yang kita dah ada dah beberapa jumlah dia tu. Setakat ni ada lagi, cukup lagi. InsyaAllah cukup. Jadi kita akan bagi kita guna daripada kursi itu. Jadi sebab tu jangan bimbang. Habis bayangkan 1 tahun dah berapa ribu dah kan. Berapa ribu habis. Kalau pelajar-pelajar klik balik lah. Sebulan 300. Kalau setahun ada 3,600. Itu untuk duit poket saja. Tak kira lagi yuran. Memang belah-belah ribu lah. Lepas tu ingin masuk ijazah saja dah mudah. Hak tu beasiswa lagi. Selama 3 tahun setengah ataupun 3 tahun setengah. 3 sehingga 3 tahun setengah. Beasiswa daripada awal sampai habis. Kemudian nak sambung lagi. Kan? Ni semangat ni. Semangat orang Sarawak. Dan juga yang lain-lain. Sambung untuk peringkat sarjana. Jadi peringkat sarjana ni umur pun dah umur 24. Macam tu lah. 23, 24, 25. Maka KUIP akan bagi beasiswa dalam bentuk bayar fee pengajian. Mana yuran pengajian saja. Yang lebih kurang 15,000 macam tu lah. Lebih kurang tak silap saya. 15,000. Lebih kurang lah. Manakala bab makan, bab minum, hak tu MAIPS tak ada peruntukan yang tu. So maknanya, pasal apa kami tak dapat makanan pula? Sebab kita di peringkat sarjana, peringkat research. Maknanya mood dia mood fully research. So maknanya anda daftar di KUIPS minggu pertama. Kemudian balik ke Kuching. Buat kerja masing-masing. Tapi buat jugalah kerja yang berkaitan dengan master. Maka mungkin dalam satu semester 2-3 kali saja kena pergi ke KUIPS. Mungkin lah. Sebab dia ada kelas metodologi, academic writing. So, bukan tiap hari. Maknanya mungkin sebulan sekali macam tu lah. Kena pergi sana habis 1 hari suntuk bersama dengan pensyarah. Dalam tempoh setahun ataupun setahun setengah ataupun lewat sikit 2 tahun, anda akan mendapat sarjana. Kemudian nak sambung lagi. Oh, semangat. Peringkat PhD, maka MAIPS menyediakan beasiswa. Maknanya dari segi yuran pengajian, anda tak perlu bayar. Free lagi. Jadi seperti mana biasa, waktu tu anda dah bekerja. So, gunalah hasil gaji itu untuk kehidupan biasa. Tapi untuk pengajian, pihak KUIPS ataupun pihak MAIPS akan menanggung semua sekali. Berapa pun yuran pengajian yang mananya yang dikenalkan kepada anda. Jadi yang lain-lain tu insya-Allah saya rasa yang tu berkenaan dengan beasiswa itu adalah satu perkara yang saya mendapat beasiswa juga daripada saya belajar di Saudi Arabia dulu. Jadi saya dapat beasiswa daripada Saudi. Okay. Kalau nak dibandingkan beasiswa Saudi dengan hak KUIP bagi ni, KUIP bagi ni kurang sikit je. Maknanya ada kurang sikit. Sebab saya dapat beasiswa daripada Saudi. Saya dapat tiket flight punya ni. So kita pergi daripada Kuala Lumpur tu memang saya ingat saya bawa berapa puluh ringgit ya. Pergi sana tu dia orang akan bagilah. Nak dibandingkan dengan hak KUIP ataupun MAIP bagi, memang ada kekurangan dia. Maknanya sekarang ni anda nak bergerak daripada rumah nak pergi ke airport ke Penang ke Perlis. Yang tu kalau nak ikutnya tajaan sendirilah. Tapi Alhamdulillah saya dengan tim kita pergi ke Baitul Mal petang tadi kita pergi. So bila kita pergi kami nak minta penjelasan berkenaan dengan tanyalah peluang-peluang untuk anak-anak Sarawak yang belajar di KUIPS. Dan kami dimaklumkan oleh pihak Baitul Mal, mereka yang ada dapat saja OL, offer letter daripada KUIPS. Dapat offer letter daripada KUIPS
untuk tawaran diploma, maka pihak Baitul Mal akan bagi 1,500. Betul tak? Cik Tari? Okey. 1,500. Baitul Mal akan kata, dia orang akan bagi 1,500. Dia 1,500 itulah daripada rumah, naik kapal terbang, Penang ke Kuips. Untuk pelajar je lah. Ayah nak mengekor tu tak boleh. Tu kena bayar lain. Ini untuk pelajar-pelajar saja. Ini yang dimaklumkan kepada kami tadi. Kemudian, kalau untuk degree 2,000. Pihak Baitul Mal akan bagi 2,000. Tunjuk saja surat tu, kita buat permohonan, tunjuk saja offer letter kepada mereka, akan bagi 2,000. Kalau peringkat atas lagi, master PhD, ada lagi lebih. Ada lagi. Yang tu saya tak pasti tadi, tapi saya dengar-dengar tadi, dia punya maksimum sehingga 6,000. Kalau PhD. Banyaklah 6,000. Baik. Jadi maknanya kalau seolah bila ada bantuan daripada Baitul Mal Sarawak, jadi seolah-olah anda bergerak daripada rumah tu free, tak buat keluar duit. Seolah-olah macam tu lah. Kan? Tapi dengan syarat kena buat permohonan untuk dapatkan daripada Baitul Mal. Dan seingat saya lah, setakat yang ilmu yang ada pada saya, maklumat yang saya ada, Sarawak adalah satu-satunya negeri, mungkin Sabah saya tak pasti, mungkin Sarawak, kita dimaklumkan maknanya pelajar-pelajar ini yang pergi ke KUIP dan juga IPT yang lain kot. Wallahualam. Tapi IPT tadi saya dengan kawan-kawan khusus untuk KUIP lah kita tanya. Kalau di Kedah, di Perlis, di Semenanjung sana, bayaran 1,500, 2,000 tu dia hanya one off sekali saja sepanjang pengajian. Maknanya kalau anak saya di Kedah, dia nak pergi ke mana pun KUIP ke, dia pergi ke Majlis Agama Islam, tunjuk kata saya dapat tawaran KUIP, maka anak saya akan dapat 1,500 kalau diploma, 2,000 untuk degree. Sepanjang pengajian. Kalau 3 tahun, 2,000 tu lah. Tapi kita dimaklumkan tadi, di Sarawak, setiap tahun dapat. Maknanya kalau lah dia pergi dengan degree, tahun pertama dapat 2,000. Tahun kedua pula 2,000. Tahun ketiga 2,000. Yang ni tidak ada di negeri lain setakat yang saya tahu, kecuali Sabah tu saya tak pasti. Tapi hak Sarawak, saya pun tadi terkejut, memang satu perkara yang baik. Saya tanya kenapa Tuan Haji, apa yang dia sebut, dia kata khusus untuk pengajian Islam. Khusus untuk pengajian Islam. Jadi maknanya Islam ini dihargai, Islam ini, pengajian agama ini satu perkara yang perlu diraihkan, perlu dibantu. Maknanya anak-anak Sarawak ini boleh belajar di tempat-tempat yang lain, khususnya KUIP lah. Dan insya-Allah mendapat hajat ataupun mendapat apa yang kita nak lah. Hajat daripada KUIP sendiri, kita tidak ada. KUIP bukan institusi pengajian yang berasaskan komersial. Kita bukan nak untung. Kita tidak ada untung kalau nak ikutnya. Kalau nak ikutnya memang tak untung lah, senang cerita. Tapi untung kita tu adalah berdasarkan benda yang kita tak nampak. Ghairu mahsus. Ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah sebagai sedikit taklimat daripada saya berkaitan dengan pengajian di KUIP sini, dan saya amat rasa terharu dengan sambutan daripada sahabat-sahabat dan juga pada malam ni, dan juga di tempat-tempat yang lain yang kami pergi. Memang ramai yang menunjuk minat dan juga minat nak belajar dan juga minat nak membantu anak-anak pelajar untuk belajar di KUIP insya-Allah. Jadi saya rasa setakat tu mungkin kalau kita boleh adakan Q&A ataupun mungkin ada soalan daripada pelajar-pelajar ataupun waris. Jadi kita bolehlah bincang sebelum kita menunaikan solat Isya insya-Allah. Silakan.
Semua dapatnya kan dia punya flyers, dapat dah. Okey. Dari segi umur kita tidak ada had. Okey nah. Umur kita tidak ada had. Ya. Lain daripada skill Di SDU. STU ni saya tak masih ada lagi di Kelantan. Kalau sebab STU ni dia setara dengan STAM. STU dia setara dengan STAM. Kalau ada, dia setara lah. Kalau ada. Cuma saya ingat maklumat di Kelantan pun ada STAM tu yang jadi saya confuse. Cuma yang SMA, CD Menengah Agama. SMU. CD Menengah Agama tu, dia bawah sikit kan. Dia ambil tingkatan 4 kalau tak silap. Tingkatan 4. So, SMU tak boleh lagi lah. Dia kena ambil satu tahap lagi iaitu SPM. SPM macam kita cerita tadi lah. Tapi kalau dia ada STU, dia sama STAM, dia akan jump terus ke peringkat ijazah sarjana muda insya-Allah. Kita tidak ada had. Maknanya mungkin dulu-dulu kita pernah menerima permohonan orang yang dah pencen. Orang yang dah pencen, jadi kita pun susah juga kan. Yang nak mengajar ni mungkin pensyarah yang umur dia 30 lebih kan. Yang nak belajar tu umur 62. Jadi serba salah juga kita pun. Kan. Kita yalah pelajar pemohon ni memang dia ada argument dia lah. Dia nak belajar je. Dia bukan ada apa pun. Dia nak belajar. Tapi bila kita cerita pengajian dia tu bukan pengajian macam pengajian di masjid. Dia pengajian macam di universiti. Dia kena pergi pukul 8. Itu jadi dia berat balik lah. Dia berat balik kan. Alhamdulillah. Ada lagi soalan-soalan? Kalau mungkin sebagai contoh anak-anak pelajar yang belajar di luar negara, mungkin dia nak sambung di KUIPS, boleh kemukakan juga. Tapi yang tu mungkin dia tak boleh masuk dalam borang tu. Dia kena secara lebih khusus lah. Dia kena kontak pihak KUIPS, bolehkah? Sebab kita kena tengok satu persatu. Kita kena buat kesetaraan dulu. Jadi kalau ada kesetaraan tu boleh insya-Allah. Ada soalan lain? Dia untuk lelaki dan juga perempuan. Buat sementara ni lebih kurang pelajar lelaki perempuan ataupun perempuan lebih ramai? Perempuan standard tu. Untuk buat sementara ni kita tak buat lagi ODL dan kita tidak ada PJJ. Cuma permintaan tu memang banyak dah sekarang ni untuk buat PJJ ataupun secara ODL. Cuma kita baru berusaha untuk adakan insya-Allah, terutamanya sahabat-sahabat di Lembah Kelang. Ramai yang minta untuk buat. Jadi kami sedang usahakan step by step lah insya-Allah. Kalau ada perkembangan kita akan maklum kepada sahabat-sahabat kita di Kuching ni lah atau di Sarawak, Sabah insya-Allah. Di sebelah ni ada lagi soalan? Boleh tanya direct tu, tak apa. Saya rasa tak ada benda yang perlu kita nak simpan. Tak apa, kalau tidak ada, saya rasa setakat tu nanti boleh baca flyers ni insya-Allah. Tengok kalau ada yang tak faham boleh tanya sahabat-sahabat saya daripada KUIPS. Dan mungkin selepas ni ya, hari pertama ni dia faham semua. Main 3-4 hari seminggu lagi dia tak faham dah. Itu perkara biasa. Jadi boleh kontak mungkin sahabat saya ni Cik Zaki. Memang Cik Zaki ni ketua bahagian pemasaran, ataupun Encik Arif Fadilah ada di depan sini. Jadi nanti boleh ambil nombor kontak dan sebagainya. Tapi saya rasa apa yang dijelaskan dalam flyers ni benda tu biasa saja, di universiti pun sama juga. Cuma kita nak fokuskan untuk
anda masuk ke Kuips ni. Jadi Kuips ni kalau saya tengok tempat-tempat orang kata tempat-tempat menarik. Negeri Perlis ni negeri yang paling kecil kan. Tapi jiwa dan juga hatinya rakyat Perlis ni besar. Kan? Dia negeri kecil tapi semangat kita tu nak kena besar. Jadi sebab tu kalau tengok apa yang kita offer ni benda yang memang special sikit lah. Memang special sebab kita nak bagi kepada orang yang belajar. Khususnya yang nak memahami agama ni, kita nak memahami Quran, hadis ni, benda yang cukup mulia, memahami Al-Quran, hadis. Jadi tak apa kita laburkan dengan beasiswa-beasiswa yang begitu banyak. Sekarang ni semua dapat. Boleh katakan semua dapat dah senang kita. Walaupun ada yang orang yang berada tu, dia tolak, dia tak mau. Tak apa, ini saya yang akan bayar semua sekali. Nak biayai anak dia sendiri. So, ada juga macam tu. Jadi kita ni, alhamdulillah kita jumpa ada orang yang cakap dengan saya sendiri, saya nak biayai anak saya mengaji sendiri. Kita offer beasiswa, dia tak mau. Dia nak bayar sendiri. Masya Allah dalam perempuan. Ini orang yang memang ni lah. Orang yang ada kedudukan dia, insyaAllah. Okey, saya rasa setakat tu. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar dan kami insyaAllah sedia mendengar lah apa-apalah masalah selepas ni. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang lemah itu adalah kelemahan saya sendiri, menampun kepada Allah. Dan sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak tuan rumah yang sudi untuk menerima kami sebagai tetamu dan menyampaikan taklimat berkaitan dengan Kuips. InsyaAllah saya akan sampaikan maklumat-maklumat ini kepada bos saya lah, Profesor Dr. Muhammad Ruzaimi bin Ramli dan juga Mufti Dr. Maza, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pembentangan daripada Prof. Sedikit tentang tarikan lah dan peluang sahabat-sahabat sedang ada plan, sedang ada perancangan nak sambung belajar, sahabat daripada Kuwait, sahabat yang baru balik daripada Sudan, dan yang daripada sekolah menengah ni barangkali tengah cari tempat peluang belajar. So sini adalah salah satu peluang keemasan lah kalau menurut saya, sebab jarang-jarang kita jumpa IPT yang menawarkan sekian banyak beasiswa daripada wang saku, daripada asrama, kemudian yuran pengajian, kemudian yang di antara yang menarik kalau menurut saya adalah yuran pendaftaran tu sendirilah. Maknanya datang tak payah bawa yuran pendaftaran, cuma standby untuk mungkin beli laptop, buku sedikit lah, tinggal datang kemudian belajar. So kalau ada yang berminat, mungkin ada mesej-mesej yang terlepas, boleh rujuk kembali daripada siaran kita di Alam Maya ni, ada dekat description, nanti boleh tengok balik dekat situ lah. Dan seterusnya terima kasih daripada pihak kami kepada pihak rombongan. Jangan, kalau bahasa Sarawak orang sebut ibuh jerak, maknanya jangan serik, jemput-jemputlah datang lagi insyaAllah. Jadi dengan itu saya tangguh dengan tasbih farah dan suratul asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.